Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang ke Mi channel. You think you know me? So, video kali ni saya nak bercerita sikit lah berkenaan dengan motor saya ni. Disebabkan motor saya ni dah berusia lebih 2 tahun, iaitu Yamaha R15 yang saya bawa sekarang ni. So, sehari ni saya nak cerita sikit lah pengalaman ataupun apa yang saya dah buat dekat motor R15 yang saya guna sekarang ni. So, nak cerita panjang tak best juga sebab saya sekarang ni on the way ke tempat kerja. Sebab saya balik rehat tadi, sekarang saya nak masuk balik. Tak apa, sekejap di balik saya akan sambung dan saya akan bagi tahulah pengalaman saya selama 2 tahun saya pakai R15 ni dan apa yang telah saya buat dekat motor R15 ni selama 2 tahun. So, motor ni masih dalam hutang lagi. So, dengan erti kata lain, belum 100% kepunyaan saya lah motor ni. Woo! So, baki hutang masih lagi ada 1 tahun lebih. Tak sabar rasanya nak habiskan hutang ni. So, tak apalah, kita tunggu je lah. Mana? Sekejap lagi saya akan cerita apa yang saya dah buat dekat motor saya ni. Tak banyak yang saya buat selama 2 tahun ni. So, saya dah nak sampai. Kejap lagi kita sambung balik. Okay, sebelum saya ceritakan pengalaman saya 2 tahun menggunakan motor Yamaha R15 ni, saya nak bagi tahu dulu selama saya menggunakan Yamaha R15 ni selama 2 tahun. 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih. Apa yang saya dah buat tu saya ni. So, sebelum tu saya nak minta maaf sikit sebab motor memang kotor gila. Saya tak sempat nak basuh. So, saya just buat video je sebab saya jarang naik motor ni. So, kesian juga tengok motor ni. Okay, kita mula dari belakang dulu. Apa yang saya dah buat. So, first thing yang saya buat selepas saya dapat motor ni, saya terus buang echo. Saya terus sunat. So, saya dah tukar kepada fender belakang ni. Kalau korang boleh tengok, nampak ke tak kat belakang ni. Okay, ni saya dah tukar ke fender ni. So, fender ni sekali dengan signal. Dan juga saya dah tukar lampu belakang kepada integrated punya lampu. Sekejap saya pasang. Okay, lampu belakang ni saya rasa ramai dah rider R15 yang pakai lampu macam ni, integrated punya. So, function lampu ni dia ada lampu brake, hazard light dan signal. So, saya buka dan tunjuk dulu. Kita buka hazard light. So, hazard light menyala. Cuma yang tak menyalanya, bukan tak menyala, dia tak berkelip signal belakang. Okay, signal dia menyala cuma dia tak berkelip. Saya rasa ada masalah relay kot. Okay, relay saya rosak. So, ini benda yang terawal lah saya tukar dekat motor saya selepas saya beli motor Yamaha R15 ni. Dan juga holder plate pun saya dah tukar yang flip. Tapi tak payah nak flip kot sebab saya dah pakai nombor plate yang flat, yang memanjang. So, tak perlu nak flip dan tak kena tayar lah. Kalau ada pump ke apa kan, memang tak akan kena tayar lah. Okay, apa lagi, tak banyak sebenarnya saya buat selama 2 tahun ni. Saya tak banyak tukar benda pun. Okay, so untuk tayar saya gunakan Diablo Rosso Sport. Tayar ni saya tukar tahun lepas. Bulu pun ada lagi, bunga pun masih cantik. Saiz belakang saya gunakan 150 dan depan saya guna saiz 110. So, besar sikit lah daripada saiz yang asal. Saiz asal 100 depan tu 40 belakang. Okay, tayar ni saya tukar dekat Kajang masa saya kerja dekat KL, dekat Dania Garage saya tak silap, dekat Kajang. So, harga boleh tahan juga untuk warga-warga mahrin macam kita ni. So, hari tu saya tukar siap lah dalam 400 lebih. Tahun lepas lah, tahun ni saya tak pasti, mungkin harga dah turun sikit. Untuk sprocket belakang saya dah tukar, jenama saya lupa dah, saya tukar dekat Takong Racing. So, masa tu saya tukar sprocket belakang satu set, tapi sprocket belakang saya turunkan satu mata kepada 47. Saya saja-saja nak cuba je, tapi memang drop gila. Performance motor memang semput. Dan tak lama lepas tu saya tukar ke 49. Saya naikkan sedikit sebab yang asal R15 ni dia 48. 49 tu memang pick up ada, cuma top memang kosong lah, memang mengerang lah motor dia. So, saya dah balik ke saiz asal 48 dan ok lah. Pada siapa yang nak tukar sprocket, kalau engine masih standard, tak payah lah nak try naikkan dan nak try turunkan, saya rasa tak payah lah. 48 tu dah ngam-ngam untuk
enjin standard Yamaha R15. So, untuk enjin saya tak pernah usik, saya tak ada up spec ke apa. Enjin saya tak nak cerita sangat, saya tak reti lah. So enjin masih standard, 2 tahun masih standard. Saya just tukar, saya just jaga minyak hitam tiap 1000 km saya akan tukar, kali dengan oil filter. Main enjin saya dah pernah tukar dia punya needle bearing dengan gear starter, disebabkan banyak lah rider-rider R50 yang mengalami masalah yang sama. Ada yang bearing dah pecah, needle dah rosak, yang menyebabkan bunyi-bunyi yang tidak disenangi lah oleh rider-rider R50 ni. Itu saja yang saya tukar dekat enjin ni. Yang lain memang saya tak pernah kacau lah. Dan apa lagi okey, dekat bawah ni saya dah tukar belly pan. Ni pun saya tukar dekat FZ, Jamal FZ Sentul depan balai polis tu, kiri kanan. Harga saya lupa dah, sebab masa ni motor baru sebulan, memang semangat gila nak tukar aksesori. Biasalah baru dapat motor memang macam tu. So dekat bahagian atas ni kita boleh tengok ni, Allahu Akbar. Ni pad ni dah rusuh dah, buruk. Tank pad ni pun dah terkoyak. Aduh. So apa lagi, binel pun saya dah, orang panggil apa, dah sunat. Binel asal tu dicapang. So dah saya dah tukar yang kecil ni ke dalam RM20 je. Rasanya dah tak ada kot. Windshield pun saya tukar juga. Ni bukan smoke tau, di hitam, dia tak nampak terus, memang gelap. Dan yang paling last saya dah tukar headlamp pada headlamp R6. Headlamp R6. So headlamp ni benda yang berawal jugalah yang saya tukar, sebab benda ni agak susah untuk tukar, sebab kita kena cabut dia punya meter, cabut dia punya lampu depan untuk masukkan headlamp ni. Tapi sebenarnya kalau nak senang, just buka side mirror ni dan tampal terus ke kepala asal tu. Tapi dia akan bal sikit lah, tapi nak fit kena buka kepala asal, ganti terus. Dan dah pasang wing leg dekat bawah ni. Wing leg ni pun dah nak tercabut dah. Tengok. Aduh, itu je lah, tak ada dah kot. Dah stiker ni ke grup R15 anak perantau punya, anak perantau Kelantan. Walaupun saya dah bukan anak perantau Kelantan, kenangan kenangan lah tu. So tak ada dah kot. Saya nak bagi tahu, dekat dalam ni saya dah pasang cover radiator tim punya warna gold. Dan tak ada dah, agak ni patah sebab orang Kelantan kata jatuh bodoh. Orang Kelantan kata jatuh bodoh sebab saya lupa nak buka lock disc ni. So saya terus masuk gear 1 dan terus jatuh dan patah ni. So hati-hati lah siapa guna R15 tu. Okay, so itu saja apa yang saya dah buat dekat motor saya ni. Sekejap lagi kita sambung pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so dari segi pengalaman saya setelah 2 tahun menggunakan Yamaha R50 ni, okay, selepas 2 tahun saya menggunakan Yamaha R50 ni, ada pendapat saya, so saya berpuas hati dengan performance motor Yamaha R50 ni. Walaupun bersisikan 150cc, 150, astagfirullahaladzim, 155cc maafkan saya, dengan penggunaan minyak petrol yang amat jimat dan sesuai untuk buat daily ride. Tapi atas kehendak masing-masing jugalah. Yalah, sebagaimana yang kita tahu, riding position R50 ni memang agak struggle dan agak ekstrim. Seseorang individu kan dah berumur, saya tak cakap semua, yang sesetengah je lah yang mempunyai masalah riding position untuk R50 ni. Macam saya sendiri pun kadang-kadang rasa juga sakit tangan, pinggang. Tapi lama-lama dia akan selesa, sebab saya dah guna R50 ni pulang alik KL, dari KL ke Kelantan, Kelantan ke KL. Lama-lama saya dah selesa lah. Dan untuk dari segi penggunaan minyak petrol pun, dari KL ke Kelantan hari tu saya dah banyak kali lah. Sebab saya balik kampung pun dengan motor ni. Minyak tak, memang jimat gila. Saya tak pernah lagi rasa sejimat tu. Tapi tak boleh lawan EF5 kot. Dari KL tu saya isi penuh dan boleh sampai ke Gua Musang tanpa isi minyak. Dalam perjalanan ke Gua Musang tu lah. So saya dari KL ke Kelantan tu 2 kali je isi minyak. Bajet dalam RM20 sahaja. Dan kalau sampai kampung pun memang ada balance lagi dalam 3 ataupun 4 bar. Bergantung juga kepada harga minyak lah. Dari segi maintenance tak memakan modal yang agak besar juga, ataupun body ala-ala superbike. Tapi yalah, kita engine still 155cc. So maintenance pun lebih kurang macam car yang lain. Kita tak perlu mengeluarkan bajet yang lebih lah untuk servis.
setiap bulan ataupun setiap 1000 km. Dan penjagaan minyak hitam pun saya setiap kali 1000 km saya akan tukar lah. Saya selalu guna rock oil ataupun iPhone Tanaka 1550. Itu je lah. So selama 2 tahun setengah ni, motor ni memang banyak membantu saya dari segi pengangkutan. Memanglah dah nama pun motosikal, memanglah pengangkutan. Banyak membantu lah untuk saya balik ke kampung dari KL ke Kelantan, nak pergi kerja balik ke KL. So banyak masa saya habiskan masa dengan motor ni lah. Tapi sekarang motor ni banyak sadai, sebab saya ada legenda satu dekat rumah. So motor ni bukan tak nak bawa, cuma tak sesuai lah untuk digunakan di kampung ni. Nak bawa anak saudara jalan-jalan, nak pergi kerja dekat-dekat, nak beli barang susah. So saya memilih untuk ni lah. Kadang-kadang saya buat, kadang-kadang saya bawa jugalah untuk panaskan enjin ataupun untuk ride lah. So saya dah sampai rumah. Banyak lagi nak cakap sebenarnya, tapi dah sampai, nak buat macam mana. So itu saja untuk video kali ni. Terima kasih lah kerana menonton. Itu saja, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.